Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam untuk junjungan Nabi Muhammad kepada seluruh keluarga baginda dan juga para sahabat. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bilhaq wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, hari ini kita dapat lagi sambung belajar. Okey. Macam mana? Semua sihat? Alhamdulillah. Okey. InsyaAllah bulan 4 nanti kan kita dapat bersemuka lah ya. InsyaAllah moga semuanya berada dalam lindungan dan juga selamat dalam kita menelusuri kehidupan kita ini insyaAllah. Okey, hari ini kita akan belajar pelajaran yang kedua. Kalau ingat lagi ya, masa Ustazah sesi kita mengenali pengenalan tentang pendidikan Islam. Okey, kalau kamu ingat pelajaran yang kedua adalah ayat hafazan. Ya. Okey, tajuknya adalah memohon kebahagiaan Allah. Ataupun kita nak memohon kebahagiaan hakiki. Hakiki ni milik apa yang kita nak perolehi kebahagiaan itu adalah hakikinya daripada siapa yang Allah yang akan memberikannya. Hanya Allah sahaja. Okey, sebelum kita masuk kepada objektif pembelajaran kita pada hari ini, macam mana dengan surah Al-Fatihah dan juga terjemahan? Okey, dah habis hafal dah? Ya, okey, kalau yang belum masih lagi boleh untuk terus menghafal. Ya, okey. Jangan lupa tau ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa maksud dia? Kan, ingat. Okey. Hari ini objektif pembelajaran kita yang pertama adalah menyebut 3 intisari ayat. Ya, menyebut 3 intisari ayat. Yang kedua, menyusun potongan ayat. Okey. Yang ketiga, menyenaraikan adab berdoa. Yang keempat, menjelaskan 2 pengajaran daripada ayat. Okey, apa ayatnya? Ni dia ayat dia. Kan ayat hafazan, pelajaran yang kedua merupakan ayat hafazan yang mesti kita hafal. Tak panjang pun, pendek je. Kan, okey, apa dia ayatnya? Cuba kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Kan selalu dengar ayat ni, betul tak? Kat mana yang kita selalu dengar? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kan? Tapi adalah sikit dia punya depannya yang kita kena tambahlah sebab ia menjadi satu ayat yang lengkap lah. Ya, sebab ia adalah Suratul Baqarah ayat yang ke-201. Okey, apa maksud ayat ini? Cuba tengok kat bawah tu. Dan antara mereka ada yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami. Rabbana, wahai Tuhan kami. Atina, berikan kepada kami. Fid dunya, di dunia. Hasanah,
kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kebaikan. Wa qina azabannar. Ya, apa maksudnya? Dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Ya. Senang aja, betul tak? Hasanah tu kebaikan, di dunia, wa fil akhirah, di akhirat, ya, wa qina azabannar, dan hindarkan kami, pelihara kami daripada azab api neraka. Okey, boleh ya? Pendek je ayatnya. Okey, ulang kali. Ulang. Ya, tips macam mana kita nak menghafal. Ya, senang aja. Kita potongkan ayat tu pendek-pendek, kita ulang. Yang ini kita selalu dengar, betul tak? Ya, jadi bila dah selalu dengar, maka dah tak jadi masalah dah untuk kita hafal. Okey. Apa intisari yang ada dalam ayat ini yang mesti kita tahu? Ya, jangan kita hafal aja, kita biasa dengar je. Tapi kita tak tahu apa cerita yang ada dalam ayat ini. Walaupun dia pendek kan. Kalau sama-sama saya tahu maksud dia kan. Nak kebaikan di dunia, nak kebaikan di akhirat. Ya, minta dekat Allah, jauhkan, peliharalah kami daripada azab api neraka. Kan? Tapi kita tengoklah satu-satu apa yang ada. Yang mesti kita ingatlah ni. Ya, bila kita baca, saya tahu apa cerita dalam ayat ini. Kan? Intisari ayat itu samalah juga maksudnya dengan kandungan ayat. Okey, apa dia? Yang pertama, ayat ini menjadi dalil ataupun perintah daripada Allah agar kita ini berdoa. Kan? Allah nak minta kita, Allah nak ajar kita, Allah nak didik hamba-Nya supaya kita ini berdoa. Rabbana, wahai Tuhan kami, kan? Berdoa. Ketika senang, ketika susah, kita dituntut untuk berdoa. Betul tak? Lagi-lagilah bila kita berada dalam kesusahan. Kan? Kisah Nabi apa yang masuk dekat dalam perut Nun tu? Nabi apa? Nabi apa? Nabi siapa? Siapa yang ingat? Nabi apa? Kan? Dituntut berdoa ketika kita berada dalam kesusahan. Apa doa dia? Nabi siapa? Siapa yang ingat? Nabi siapa? Siapa yang ingat? Nabi siapa? Nabi Yunus. Kan? Apa yang Nabi Yunus baca? Doanya apa dia? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kan? Itu doa yang Nabi Yunus baca. Tapi dalam ayat ini Allah nak didik hamba-Nya kita ini supaya berdoa. Bila kita senang, kita mengangkat tangan bersyukur kepada Allah. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu, Ya Allah, kerana dikurniakan nikmat. Doa pada Allah, minta bercakap, meluahkan kesyukuran. Itu adalah doa. Kan? Lagilah berada dalam kesusahan. Ya Allah, susah ni, Ya Allah, nak belajar. Kan? Berdoa. Jadi dalam ayat ini merupakan perintah daripada Allah agar kita berdoa. Okey, itu yang pertama. Kan? Apa dia punya clue ayatnya? Pada perkataan Rabbana. Kan? Kita selalu baca Rabbana, Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Rabbana, wahai Tuhan kami. Kan? Itu kita mulakan doa tu tadi, kan? Okey, yang kedua, doa memohon agar dikurniakan kebaikan di dunia. Maksudnya dalam ayat ini, intisarinya, kandungannya, apa dia tadi ayatnya? Fid dunya hasanah. Kita ini dituntut minta kepada Allah agar kita hidup di dunia ini, Allah berikan kebaikan. Okey, apa dia kebaikan? Yang ada dekat dunia ni, ya, yang kita nak minta pada Allah.
Apa dia kebaikannya yang kita nak minta kepada Allah? Apa? Siapa yang boleh senaraikan contoh kebaikan yang kita nak minta kepada Allah? Apa dia? Kita meminta kepada Allah, mohon kepada Allah kesihatan yang baik. Ya, itu adalah kebaikan di dunia. Kan? Siapa yang hidup di dunia ni dia nak sakit? Tak nak, betul tak? Kita diuji dengan COVID macam ni pun tak nak, betul tak? Seronok lagi ustazah belajar bersemuka kan. Pergi sekolah, pakai baju sekolah, jumpa kawan-kawan, jumpa cikgu, jumpa ustazah kan. Kan? Ya, jadi kesihatan itu juga adalah apa dia? Kita memohon, ya Allah berikanlah kepadaku kesihatan, berikanlah kepada ibu ayahku kesihatan. Itu adalah contoh kebaikan di dunia. Okey, selain daripada kesihatan, apa dia? Rezeki yang berkat. Apa maksud rezeki yang berkat? Kan? Apa dia? Maksudnya kita ada duit RM5, contoh katakan, tapi kita rasa cukup sangat dengan rezeki yang RM5 tadi. Itu dia. Kita ada rezeki dan rezeki tadi Allah berikan keberkatan. Itu maksud berkat. Ya, itu yang kita nak kebaikan di dunia. Ya, selain daripada kesihatan, kita dapat rezeki dan kita rasa cukup dengan rezeki yang Allah beri kepada kita. Betul tak? Ada orang di kereta besar. Betul tak? Tapi dia rasa hidup dia gelisah. Betul tak? Ya. Dia ada duit banyak, dia nak beli apa sahaja dia boleh beli dan dia dapat memilikinya. Tapi dia tidak rasa puas. Tidak ada kepuasan. Tidak ada kepuasan, dia rasa tidak tenang, dia rasa tidak seronok. Itu adalah tanda tidak memperolehi keberkatan. Betul tak? Mak kita ataupun ayah kita bagi kita handphone yang ayah kita punya yang lama. Tapi kita rasa seronok, kita rasa dapat memanfaatkan handphone tersebut untuk kita belajar. Kan itu tanda keberkatan. Ya. Okey, dah ada berapa dah jadi contoh kebaikan di dunia yang kita nak minta pada Allah tadi? Dah ada berapa? Dah ada 2. Okey. Lagi apa dia contoh? Rumah yang selesa. Betul tak? Biarlah rumah tu besar mana pun, tapi kita rasa sungguh selesa, maka itu adalah contoh kebaikan di dunia. Kan? Ada orang dia tinggal dekat bawah jambatan. Ya, ada satu kisah dulu Ustazah teringat, dia satu family, dia duduk bawah jambatan. Ya, dia buatkan dinding-dinding rumah dia daripada kotak. Kan? Tapi dia berasa sungguh selesa. Ya. Maka itu adalah kebaikan yang Allah berikan kepada dia. Nampak tak? Ya, tapi kesian, betul tak? Orang lain rumah ada aircon apa semua. Takkanlah masyarakat kita tak prihatin kan dengan ada jiran kita ataupun ada ahli masyarakat kita yang rumah di bawah jambatan. Kan kesian. Tapi alhamdulillah ya, hasil daripada prihatin masyarakat, ya, ada orang yang memberikan dia rumah dan dia dapat duduk rumah yang selesa. Allahu Akbar. Ya. Okey, lagi apa dia contohnya? Kita nak minta kepada Allah ni agar Allah memberikan kepada kita kebaikan di dunia. Allah mengurniakan kepada kita kebaikan di dunia. Apa lagi contohnya? Selain daripada sihat, selain daripada kita ada rezeki tadi berkat, kan? Kita ada duit tadi kita rasa cukup, keberkatan tadi, betul tak? Ya, kita ada ada rumah, kita rasa selesa sangat dengan rumah yang kita diami. Okey. Dan apa lagi contohnya? Kita boleh juga minta kepada Allah keluarga yang bahagia. Kan, kebahagiaan dalam keluarga kita. Ya, kita berhubung antara ahli
keluarga kita, adik dengan kakak, kakak dengan kakak, kakak dengan abang, abang dengan adik, adik beradik kita rasa bahagia. Kita rasa seronok. Ya, bila kakak kita tak ada, bila adik kita tak ada, kita rasa rindu. Tu tanda kebahagiaan. Ya. Okey. Boleh tak? Boleh tak lagi senaraikan? Nanti Ustazah minta ya dalam latihan pengukuhan nanti, ya kamu boleh lagi menyenaraikan selain daripada yang Ustazah sebutkan tadi, apa kebaikan di dunia yang kita mohon kepada Allah. Kita minta kepada Allah. Apa sahaja kebaikan yang dekat dunia ini kita minta kepada Allah. Kita sebutlah. Ya Allah, aku nak jadi anak yang solehah. Ya Allah, sebut kan. Okay, contoh katakan kita nak periksa, Ya Allah. Ya, nanti aku nak periksa SPM, Ya Allah. Aku nak straight A, Ya Allah. Kebaikan di dunia. Kan? Apa sahaja yang membawa kepada kebaikan di dunia, kita minta pada Allah. Macam mana caranya? Berdoa. Kan? Okey, itu baru yang nombor 2. Okey, apa pula yang ketiga? Doa memohon agar dikurniakan kebaikan di akhirat. Allahu Akbar. Ya, takkan kita nak minta kebaikan di dunia sahaja. Bila kita dah mati nanti habis saja macam tu. Betul tak? Ruginya. Sedangkan matlamat kehidupan kita adalah apa dia? Kita nakkan kehidupan kita yang bahagia sebenarnya yang hakiki di mana? Di akhirat. Kan? Jadi kita kena minta juga pada Allah. Kena juga memohon kepada Allah. Okey, apa contohnya? Kita nak minta, nak memohon kebaikan di akhirat ni. Apa dia? Kita minta keampunan daripada Allah. Betul tak? Ya, dosa-dosa yang kita lakukan di dunia ini, kelalaian, kealpaan yang kita lakukan di dunia ini, kesilapan, ya, yang kita lakukan di dunia ini, maka kita minta kepada Allah keampunan. Sebab apa dia? Sebab kita nakkan di akhirat nanti kita dapat kebaikan yang hakiki. Kita nakkan kebahagiaan yang hakiki. Jadi, kenalah minta keampunan daripada Allah. Kan? Okey, lagi apa dia? Minta juga kepada Allah keredaannya. Allah redakan kita apa sahaja yang kita lakukan di dunia ini menjadi ibadah kepada Allah. Ya Allah terima apa yang kita lakukan itu menjadi ibadah. Dan ibadah itu pahalanya menjadi aset kebahagiaan kita untuk di mana? Di akhirat. Okey, nampak tak dekat situ? Ya. Betapa kita ini dituntut bukan sahaja fid dunya hasanah tetapi di akhirat juga hasanah. Ya, jangan lupa kita minta keampunan kepada Allah. Tapi kita janganlah minta ampun untuk diri kita sahaja. Kita minta keampunan untuk ibu ayah kita. Kita minta keampunan untuk siapa lagi? Adik-beradik kita. Kan? Kita minta keampunan siapa lagi? Jiran tetangga. Siapa lagi? Sahabat handal kita. Sebab itulah, ya, apa dia? Kita dianjurkan untuk membaca doa apa dia? Lil muslimina wal muslimat. Betul tak? Wal mu'minina wal mu'minat. Maksudnya seluruh ni. Ya Allah baiknya kita ni. Ya Allah ajar kita bukan sahaja kita berdoa tadi untuk diri kita sendiri. Tetapi Allah ajar juga untuk siapa dia? Kita doakan juga untuk orang lain. Kan? Kenapa? Sebab Rasulullah selalu sebut, betul tak apa dia? Bila kita doakan orang lain, orang itu tidak tahu kita sedang mendoakan dia, doa itu adalah mustajab. Allahu Akbar. Kita doakan untuk mak kita doakan untuk ayah kita tahu tak kita doakan untuk ayah kita apa? Tak tahu. Doa itu mustajab. Allahu Akbar. Kan? Kita doakan untuk adik kita tahu tak kita doakan? Dia tak tahu. Kan? Doa itu mustajab. Allahu Akbar. Ya, sebab tu kita jangan kedekut untuk berdoa. Ingat, jangan doa untuk diri kita sendiri sahaja. Tetapi siapa yang ada di sekeliling kita. Lazimi yang lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kan? Okey. Ya, okey. Lagi apa dia?
Terhindar. Okey, yang nombor 3 tadi kebaikan di akhirat. Okey, yang nombor 4 kita mohon kepada Allah. Doa kepada Allah, ya Allah, tempatkanlah ya Allah. Ya Allah, apa dia? Dekat mana ni? Ditempatkan di syurga Allah. Sebut tu doa. Kan dalam ayat ini Allah ajar kita sebut. Adakah kita seorang saja yang nak masuk syurga? Jangan kan. Kita ajak siapa lagi yang nak masuk syurga? Kita ajak mak ayah kita, adik-beradik kita, betul tak? Dan Ustazah selalu sangat pesan, ya, apa dia? Ustazah selalu pesan dengan anak murid Ustazah, ya, yang pernah belajar dengan Ustazah, apa dia? Kita ini adalah aset kepada ibu ayah kita. Kan, bila kita melakukan kebaikan, maka sebenarnya kita sedang bawa pegang tangan mak ayah kita ni untuk masuk ke syurga. Betul tak? Ya, yang kelima, apa dia? Doa agar terhindar daripada api neraka. Kan? Waqina azabannar. Ya, adakah kita seorang saja? Tak, sama juga konsepnya macam tadi. Bila kita melakukan kebaikan, kita bawa mak ayah kita, adik-beradik kita masuk ke dalam syurga, maksudnya kita jauhkan, kan? Kita tarik mak ayah kita, kita tarik adik-beradik kita untuk jauh lagi daripada azab api neraka, kan? Auzubillah min zalik. Tak ada siapa pun nak masuk dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Okey. Habis ayat ini pendek sahaja, tapi sebelum tu ni bila kita cerita pasal berdoa, okey, nanti Ustazah nak minta supaya pelajar-pelajar boleh menyenaraikan apa dia tadi objektif pembelajaran kita. Boleh menyenaraikan adab berdoa. Okey, siapa yang ingat adab berdoa? Siapa yang ingat adab berdoa? Macam mana kita nak berdoa? Apa dia adab-adab berdoa? Okey, Ustazah tak tulis tau dalam slide ni, tapi Ustazah nak sebutkan. Sebab nanti Ustazah nak minta kamu senaraikan semula sesi perbincangan kita yang cerita pasal adab berdoa ini dalam kita punya pengukuhan, insya-Allah. Okey, adab berdoa yang pertama, apa dia? Niat mestilah ikhlas kerana Allah. Kita nak doa tadi ikhlas kerana Allah. Sebab tu adab berdoanya kita mulakan dengan apa dia? Alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah. Yang kedua lagi apa adabnya? Berselawat kepada Nabi sekurang-kurangnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu kalau kita tengok ataupun kita makmum ke ataupun dalam apa-apa majlis ke yang baca doa, kita tengok ada tak dia baca alhamdulillah. Itu adabnya. Yang kedua apa dia? Baca selawat. Supaya apa dia? Supaya kita ikhlas doa kita tadi kerana Allah. Okey, lagi apa adab-adab berdoa? Kita hendaklah yakin. Kena yakin ni kita angkat tangan tadi, betul tak? Tangan tadi, rapatkan kedua tangan tadi. Kan macam ni, rapatkan. Kemudian apa dia? Mata kita tunduk tengok ke tapak tangan kita. Tangan pula tadi bila kita mengangkat tangan tadi mestilah diparas dada kita. Kan tunduk macam tu berdoa. Kenapa? Supaya kita yakin kita minta dengan Allah ni tadi kan, sebab kita berdoa tadi, maka kita hendaklah yakin yang doa kita tadi Allah terima. Okey, lagi apa dia? Adabnya lagi merendahkan suara masa berdoa, kan? Tak adalah tinggi-tinggi suara ataupun menjerit-jerit, kan? Atau lagi apa dia? Mengulangi doa sebanyak 3 kali. Itu adabnya lah Kalau kata kita ada kesuntukan masa ke ataupun kita banyak lagi doa kita kepada Allah, kita nak baca sekali je ke? Boleh. Lagi apa adab berdoa? Berdoa dengan khusyuk serta merendah diri. Sebab itulah kita mengangkat tangan tadi paras dada, kan? Mata kita, kepala kita tundukkan, mata kita tengok ke tapak tangan tu. Okey. Apa dia tadi? Merendah diri, dengan rasa rendah diri, kan? Suara kita tak tinggi, betul tak?
Lagi apa dia adabnya? Menghadap kiblat. Kan? Okey, menghadap kiblat. Adab dia lagi. Memohon dia ampunkan segala dosa. Itu juga adalah adab. Ya, lagi apa dia? Kita mulakan dan kita akhiri ya dengan pujian dan juga selawat. Tadi Ustazah dah sebut tadi kan. Okey, lagi apa dia? Adab berdoa. Doa mestilah dalam keadaan yang suci dan juga berwudu. Kan? Okey, kemudian apa dia? Mengangkat kedua belah tangan tadi, yang tu Ustazah dah sebut dah tadi. Ya, apa dia? Memulakan doa tadi dengan diri sendiri. Ya, sebelum kita mendoakan orang lain. Kita minta untuk diri kita, yang Ustazah sebut tadi kan. Untuk kita, untuk ahli keluarga kita, adik-beradik kita, siapa lagi? Sahabat anda kita. Kan? Kemudian muslimin muslimat itu yang akhirnya. Kemudian apa lagi? Adabnya mengucapkan syukur atas nikmat yang Allah beri. Kan? Tidak menyanyi ataupun berlagu-lagu ketika berdoa. Ya. Muzik ke, ya, sebab kita nak tadi merendah diri, betul tak? Ya. Dan adabnya lagi mestilah kita ni apa dia? Kita janganlah ya, apa dia, berdoa tadi ya, memohon ya, kita tidak memohon selain daripada Allah. Kita hanya memohon, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jelas ya. Ini pun kamu masa sekolah rendah dulu pun dah selalu belajar kan adab-adab berdoa. Okey, moga dengan pencerahan hari ini, rupanya kita jumpa, betul tak? Ada perintah daripada Allah ya, supaya kita ini apa dia, melazimi doa. Betul tak? Bila kita dah berdoa, kita ada adab-adab berdoa, kita yakin doa kita diterima Allah, masya-Allah. Kan? Subhanallah. Maka maknanya apa dia? Keyakinan kita, kebergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Ustazah ada sebut kan, ketika kita senang ke, ketika kita susah ke, apa dia? Kita mengangkat tangan, memohon, kesyukuran ke kan, mengadu ke, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang terakhir, apa dia yang terakhir? Okey, sebab ayat ni pendek je kan. Okey. Kita dah tahu dah intisarinya, kita dah tahu dah adabnya. Okey, yang terakhirnya kita hendaklah tahu apa pengajaran daripada ayat ini. Senang aja kan, sebab ayat ini cerita pasal doa je. Maka pengajarannya apa dia? Pengajaran dia, kita hendaklah berdoa kepada Allah agar dikurniakan kebaikan. Lagi, apa dia lagi? Yang kedua, kita hendaklah memohon kebaikan di dunia dan di akhirat agar memperoleh kebahagiaan. Okey, lagi apa pengajarannya? Yang ketiga, kita hendaklah memohon dan mengharap agar dikurniakan syurga di akhirat. Ustazah, daripada nombor 1 sampai nombor 3 pengajaran tadi, ya, saya tengok Ustazah mulakan dengan kita hendaklah. Ya, betul. Ini dia tips Ustazah nak bagi sikit. Ya, bila kita nak buat pengajaran ayat ataupun nak buat pengajaran daripada hadis ke, ya, mesti ada PIH. Apa dia PIH ni? PIH ni adalah P pendahuluan, I itu isi, H itu adalah huraian. Ustazah, macam mana pendahuluan? Ni dia tadi. Kan, tadi dah nampak tadi kan. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 Ustazah mulakan dengan kita hendaklah. Itu ialah pendahuluan. Setiap pengajaran kita kena ada kita hendaklah. Ustazah boleh tak nak buat lain? Kita mestilah boleh. Ya. Ataupun lagi Ustazah, umat Islam hendaklah. Boleh. Ya. Okey, itu P. Kita hendaklah yang Ustazah merahkan ni, itu adalah pendahuluan. Okey, yang hitam ni sentiasa menjaga adab ketika memberi hadiah dan sedekah. Ini adalah contoh isi. Ya, ataupun tadi pada apa dia? Kita tengok ya pada yang ini. Okey, yang ini tadi. Kita hendaklah memohon, kita hendaklah ni adalah pendahuluan. Memohon dan mengharap itu adalah isi. Okey, huraiannya yang mana? Ni huraian dia, Ustazah merahkan ni. Agar dirahmati Allah. Okey, senang sahaja
kita mulakan sahaja huraian kita dengan kabus. Apa dia kabus ni? K adalah kerana, A agar, B bagi, U untuk, S adalah supaya. Ya, cuba tengok balik pada ayat ini, pada jawapan ini. Kita hendaklah itu adalah P pendahuluan. Ya, sentiasa menjaga adab ketika memberi hadiah dan sedekah. Ini adalah isi. Okey, A agar tadi pada kabus tadi kan. A agar. Okey, maka masukkanlah agar dirahmati Allah. Maka dia jadilah satu apa dia? Satu jawapan pengajaran berdasarkan kepada ayat. Okey, so senang tak macam mana nak buat pengajaran? Okey, senang je kan? Ya. Okey. Jadi sesi pembelajaran kita sampai di sini dan Ustazah harap supaya bila habis saja lepas ni kita ada masa lagi kan. Jadi kamu boleh jawab ada ruangan link yang Ustazah bagi sebab di situ juga ada kehadiran dan di situ juga ada pengukuhan. Okey, kita jumpa lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.